Hai semua, Assalamualaikum. Saya Nimi Miswan. Kembali bersama kami. Ini adalah Aktif di Didik TV KPM. Kemahiran Sukan Bola Sepak. Masih lagi kami berada di sini di Sekolah Sukan Tunku Mahkota Ismail di Johor. Dan kita nak teruskan perkongsian berkaitan dengan kemahiran asas dalam sukan bola sepak ini. Tapi sebelum itu, saya nak jumpa anda semua kepada yang telah pun terlepas mana-mana episod kemahiran sukan. Tak kira lah, mungkin sukan bola sepak ataupun sukan-sukan yang lain. Boleh tonton kami terus sahaja ke YouTube rasmi Didik TV KPM. Dan boleh sahaja type kemahiran sukan dan terus belajar. Dan juga boleh ajar ataupun bawakan bahan bantuan mengajar tersebut untuk diberikan kepada murid-murid dan juga atlet kita demi masa depan yang lebih cemerlang dan juga gemilang. Okey, dan hari ini ada satu lagi perkongsian dalam kemahiran asas sukan bola sepak untuk kami bawakan. Dan kalau semua sudah bersedia, jom kita teruskan dengan kemahiran sukan bola sepak. Kita sangat bertuah kerana masih bersama dengan Coach Fendi. Coach, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Okey Coach, ini adalah episod ke-6 untuk kemahiran bola sepak. Dah banyak telah pun kita ajarkan dan mungkin ada teknik yang baru yang diajarkan pada episod kali ini? Ya. Episod kali ini kita akan memperkenalkan satu kemahiran yang selalunya jaranglah digunakan dalam permainan, tapi satu kemahiran yang sangat perlu, iaitu menimbang bola. Yang mana menimbang bola ni sebenarnya akan memberi kelebihan kepada pemain untuk mengawal bola, sama ada bola rendah ataupun bola tinggi. Tapi walaupun jarang digunakan dalam permainan, tapi sangat penting Coach. Mana kita nak tengok kepada kesinambungan ni, kemahiran ini dan juga asasnya dalam permainan bola sepak. Okey, bila kita melakukan kemahiran menimbang bola, bahagian-bahagian anggota tubuh yang kita gunakan seperti paha, kaki, kepala ataupun bahu kan ada segala. Jadi ini ialah perkara asas dalam mengawal bola sepak sebenarnya, mengawal bola. Jadi dengan membuat kemahiran menimbang, jadi pemain akan lebih yakin ataupun lebih berasa selesa. Sama ada bola tinggi ataupun bola rendah. Ya, betul. Saya pun rasa tak sabar nak tengok juga. Tapi sebelum itu ingin kita ingatkan, suka untuk kami maklumkan bahawa dalam aktiviti riadah, rekreasi dan juga bersukan ini, kita dibenarkan untuk tidak makan pelitup muka. Yang penting menjaga jarak dan juga segala peraturan dan juga SOP yang telah pun diberikan. Okey Coach, dah bersedia? Ya. Okey, jom kita mulakan sekarang. Baik, untuk episod kali ini, aktiviti menimbang bola, kita akan mulakan aktiviti dengan aktiviti memanaskan badan. Seperti biasa, kita akan naikkan kadar nadi dan juga dalam masa yang sama kita akan teruskan menggunakan bahagian-bahagian yang sesuai untuk aktiviti menimbang bola. Okey. Pemain akan bergerak dalam kawasan grid yang disediakan, melambung bola dan juga menggunakan bahagian kekura kaki untuk membuat tendangan bola ke atas. Okey. Boleh mula. Biar bola lantun dan tenang. Okay. Pastikan dalam keadaan bergerak ataupun tidak statik ya. Bergerak. Pastikan bola sentuh bahagian kekura kaki. Bagi dapatkan rentak. Teruskan bergerak. Mesti dapatkan jarak. Okey. Okey, baik, stop. Okey, kita akan teruskan dengan aktiviti regangan. Kita mulakan dengan bahagian paha ke depan, perut ke depan. Kiraan 8 2 3 4 5 6 7 8, tukar. Kiri. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, seterusnya bahagian pergerakan kaki ke depan. 1 2 3 4 5 6 7 8, ke belakang. 1 2 3 4 5 6 7, belakang. Tukar. 1 2 3 4 5 6 7 8, belakang. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, terus kali ini bawa bola bebas dalam kawasan. Terus bergerak dengan bola. Okey, cuba tingkatkan sikit kelajuan. Kita nak tingkatkan denyutan nadi.
Pastikan lihat ke depan. Baik, stop. Okey, dalam aktiviti memanaskan badan, selain daripada bahagian kaki, penggunaan kaki untuk menimang bola dan juga untuk membuat pergerakan, paling penting pemain perlu bergerak untuk memanaskan badan. Kita perlukan kadar nadi yang tinggi supaya darah dapat dipump ke seluruh badan untuk aktiviti yang akan dijalankan berikutnya. Baik, kita akan teruskan dengan aktiviti pertama, latih tubi untuk teknik menimang bola. Jadi apa yang kita akan lakukan hari ini ialah kemahiran asas bagi murid yang cuba ataupun baru hendak mencuba aktiviti menimang bola. Jadi apa yang saya akan tunjukkan di sini, pastikan ada bola yang sesuai, yang boleh melantun bola, pastikan cukup angin. Okey, apa yang kita akan buat? Pertama sekali kita akan menggunakan bahagian tali kasut ataupun kekura kaki untuk membuat timbangan. Dan pastikan ketika membuat timbangan, pergelangan kaki dikunci supaya tidak bergerak-gerak ketika menyentuh bola. Pastikan bahagian ibu jari tunjuk ke hadapan ketika menyentuh bola. Okay, saya akan tunjukkan aktiviti yang mudah. Biasakan menggunakan kedua belah kaki untuk membuat timbangan. Okay, yang pertama, lantunkan bola dan menggunakan kedua kaki, kemudian tangkap semula. Lakukan aktiviti ini sehingga berasa yakin dan juga selesa dengan pergerakan bola. Okey, lagi 1 dan 2 tangkap. Okey, lagi 1 dan 2 tangkap. Kalau dah semakin menguasai, boleh teruskan dengan 1, 2 dan tangkap. Tapi bagi permulaan, apa yang kita akan lakukan sebentar lagi ialah lantunkan bola, kaki kanan, kaki kiri dan tangkap. Itu aktiviti yang pertama. Kita akan lakukan sekarang. Okey, baik. Boleh mula. Okey. Pastikan lurus kaki. Luruskan kaki. Okey, stop. Kita akan teruskan dengan ansur maju yang kedua. Kalau sebentar tadi kita lantunkan, kini kita teruskan dengan kiri dan kanan. Kemudian tangkap. Kiri dan kanan, tangkap. Kemudian kita akan teruskan kiri, kanan, kiri dan kanan. Tangkap. 2 kali repetition. Okey, boleh? Kita teruskan lambung bola dan terus buat tanpa lantunan. Baik. Gunakan kedua belah kaki, pastikan permukaan kaki yang sentuh adalah bahagian kekura kaki. Okey, cuba dapat 4 kali ulangan. Kiri, kanan, kiri dan kanan. Baik, stop. Sekiranya murid boleh menguasai aktiviti yang pertama tadi, kita akan tingkatkan aras kesukaran dengan menggunakan bahagian paha. Aktiviti yang sama dengan melambung bola melebihi paras kepala dan lihat pergerakan bola menggunakan paha. Sekali lagi, lambung bola melebihi aras kepala, lihat kelajuan bola dan menggunakan kedua belah paha. Okey, kita akan cuba. Paha kanan dan paha kiri. Ataupun paha kiri dan paha kanan. Seperti biasa, pemain perlu berada dalam keadaan bersedia bergerak. Teruskan. Baik, stop. Okey,
Begitu juga dengan aktiviti ini, kita akan teruskan dengan meningkatkan aras kesukaran dengan tanpa melantunkan bola terlebih dahulu. Terus lambung dan cuba dapatkan beberapa kali ulangan untuk menggunakan paha. Saya tunjuk contoh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu peringkat awal. Cuba. Kalau boleh buat 10. Cuba laraskan kedudukan paha mesti selari dengan pinggang. Okey, stop. Okey, apa yang paling penting apabila membuat kawalan ataupun menimang dengan bahagian paha, kedudukan ataupun aras, ketinggian paha mestilah selari dengan pinggang. Jangan terlampau rendah ataupun jangan terlampau tinggi. Keadaan bola akan sukar dikawal. Dan pastikan menggunakan bahagian tengah paha, bukan di bahagian hujung. Baik. Sekarang kita akan cuba satu lagi aras kesukaran menggunakan kombinasi kaki dan juga paha. Okey, kanan, kiri, paha, paha, kiri. Okey, kaki kiri dan kaki kanan, paha kanan ataupun paha kiri. Kita cuba. Ikut turutan kaki kiri, kaki kanan, paha kiri, paha kanan. Cuba. Okey, stop. Stop. Okey, apa yang penting ketika melakukan latihan ini, pergerakan mesti begitu buka separas bahu. Dan pastikan sentiasa bergerak mengikut rentak bola. Dan saya tunjuk sekali lagi apa yang dikatakan rentak pergerakan kaki. Kanan, kiri, kanan, kiri. Okay. Kalau paha, begitu juga paha. Maksudnya kita dalam keadaan rentak bergerak. Baik. Okey, cuba. Pastikan rentak antara kaki kiri dan kaki kanan mengikut kelajuan bola. Ya. Bagus tak? Okey, stop. Okey, aktiviti ini boleh dilakukan berulang kali di kawasan yang sempit ataupun di kawasan yang tidak menggunakan ruang yang begitu luas. Jadi perlu berlatih supaya pemain lebih yakin dengan sentuhan dan juga kawalan bola.
Okey, untuk aktiviti seterusnya dalam kemahiran menimang, kita akan teruskan dengan aktiviti menimang dengan bergerak ke arah depan ataupun ke satu arah kosong yang menjauhi pergerakan ataupun kawalan daripada musuh sekiranya dalam permainan. Jadi masih lagi menggunakan bahagian kekurat kaki, cuma sentuhan bola ke arah atas dan ke depan. Saya akan tunjukkan contoh. Okay. Sentuhan ke arah depan dalam masa yang sama mengawal sentuhan dan kekuatan kaki untuk menyentuh bola. Kita akan teruskan dengan aktiviti yang akan dijalankan oleh murid dan pelajar. Okey, kita akan mulakan sebelah sana dulu. Sampai sini baru kita tukar. Okey, move. Go. Ke depan. Pastikan bola tolak ke depan. Bergerak ke hadapan, bergerak ke depan. Okey, tangkap bola. Okey, teruskan. Ke depan. Okey, teruskan. Baik, jadi untuk aktiviti menimang dengan bergerak ke depan, kita boleh tingkatkan aras kesukaran dengan menghadkan sentuhan di antara pergerakan. Saya akan tunjuk contoh. Jadi hanya 4 sentuhan atau 3 sentuhan, bergerakan semakin laju ke hadapan. Jadi hanya 3 sentuhan atau 4 sentuhan ke garisan. Mula. Dan go. 1, 2, 3, 4, tangkap. 1, 2, 3, 4. Okey, cuba 3 ataupun 4 sentuhan saja. Go. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tolak ke depan. Bola tolak ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Go. 1, 2, 3, 4. Okey. Aktiviti menimang bola dalam permainan biasanya dilakukan apabila pemain membuat keputusan untuk mengambil bola di aras tinggi ketika di udara. Jadi kelebihan untuk menimang bola akan memberi peluang kepada pemain mengawal bola lebih cepat dan lebih pantas. Baik, jadi aktiviti yang seterusnya daripada kemahiran menimang bola, kita akan kaitkan dengan aktiviti ataupun perlakuan yang akan selalunya berlaku dalam permainan, iaitu kawalan bola dan juga membuat jaringan ataupun volley. Ini selalu dilakukan oleh pemain-pemain yang cuba melepasi pemain pertahanan dengan mengawal bola tinggi dan membuat volley. Kita akan lakukan aktiviti dengan mengumpan kepada pemain dan pemain membuat kawalan, menimang bola ke arah gol dan membuat tendangan. Saya akan teruskan dengan aktiviti. Okey, ambil tempat. Okey, gunakan bahagian volley ya. Ready?
Okey, kemahiran menimbang bola boleh membantu terutamanya penyerang untuk mengawal bola dengan cepat di hadapan pintu gol dan seterusnya membuat percubaan ke arah gol. Dan ramai pemain-pemain terkenal kini mempunyai kemahiran mengawal bola dan juga membuat tendangan volley yang cantik untuk menjadikan gol. Aspek keselamatan untuk kali ini ialah atlet murid perlu mendapatkan rehat yang cukup sebelum memulakan latihan terutamanya. Sekiranya atlet murid tidak mendapat rehat yang cukup, ini akan mengganggu aktiviti pemulihan terhadap otot-otot ataupun kecederaan yang akan menjadi semakin teruk. Baik, seterusnya kita akan teruskan dengan aktiviti menyejukkan badan. Kita akan bergerak dalam grid ini untuk menurunkan kadar nadi dan menyelaraskan momentum daripada aras tinggi kepada aras rendah. Kita teruskan bergerak dan juga hantar bola. Bergerak. Panggil, cakap. Okey, perlahan. Kemudian lantunkan bola. Slow jog. Dalam masa yang sama, boleh buat kelonggaran dalam masa yang sama sambil berlari. Longgarkan otot-otot tangan, otot bahu. Okey. Kaki, longgarkan otot-otot kaki sambil bergerak. Kaki. Okey, stop. Okey, bukakan kaki, ikut paras bahu. Okey. Okey, turun. Kira 8. Tukar. Turun kiri. Sekali lagi. Turun dan tahan. Tukar. Turun kiri. Bangun. Okey, buat sedikit longgarkan lagi otot-otot kaki dan juga otot paha, bahu. Okey. Kita buat regangan bahagian pinggang ke kanan. Tukar. Kiri. Tukar lagi. Ke kanan sekali lagi. Tukar. Dan kiri. Baik. Okey, aktiviti menyejukkan badan boleh dilakukan dengan beberapa lagi kaedah mengikut kesesuaian dan mengikut aras kesukaran latihan yang kita jalankan. Perlu lebih bersedia untuk membuat regangan dan juga menyejukkan badan. Baik, kita dah berada di penghujung untuk episod pada kali ini dan kita nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada Coach Fendi. Coach, mungkin sebelum kita tamatkan episod kali ini, mungkin boleh kongsikan sekali lagi objektif pembelajarannya untuk pembelajaran kali ini, Coach? Okey, untuk objektif pembelajaran kali ini sebenarnya kita nak perkenalkan kaedah kawalan bola tapi dalam bentuk menimang bola. Sebenarnya ada banyak aktiviti yang menarik dalam aktiviti latihan menimang bola dan boleh digunakan kemahiran ini dalam permainan mengikut keadaan dan kesesuaian dalam situasi permainan. Ya, baik. Terima kasih banyak, Coach. Saya percaya mungkin ini antara elemen yang sangat penting jugalah sebagai seorang pemain perlu menguasai kemahiran-kemahiran asas ini. Okey, untuk tahu bagaimana kita dah betul-betul menguasai ini, macam mana, Coach? Okey, apabila kita tahu seorang pemain itu menguasai kemahiran menimang dan juga mengawal bola lah sebenarnya, pemain tersebut boleh gunakan, boleh amalkan dan juga selalu mempraktikkan dalam permainan. Jadi kalau kita tengok sebagai contoh, bola tinggi biasanya akan menggunakan bahagian anggota yang lebih tinggi lah. Contohnya bola di paras dada menggunakan dada, bola di paras pinggang ataupun paha menggunakan paha. Ada setengah-setengah pemain menggunakan kaki
yang bola daripada arah tinggi. Ya. Jadi lambat masa yang diperlukan untuk dapatkan kawalan bola. Jadi gunakan kemahiran yang tertentu pada arah bola tinggi, lebih cepat dan lebih mudah untuk meneruskan permainan. Sebenarnya. Itu pemahaman yang sangat baik daripada Coach Fendi. Terima kasih banyak Coach. Tapi kita ada 2 lagi episod untuk kita bawakan di kemahiran sukan bola sepak ni. Terima kasih juga kepada Coach Kavi dan juga Coach Arafat pemain kita dan juga para pemainnya yang memang kami bawakan khas khusus untuk anda semua untuk kita berikan proses pembelajaran dalam kemahiran sukan bola sepak. Selepas ni ada banyak lagi elemen yang akan kami bawakan khusus dan hanya di Didik TV KPM. Coach, silakan dengan kata-kata semangat yang diberikan kepada mereka. Train hard, play smart. Jumpa lagi, senyum selalu. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM